apa kan kalau rakyat mengatakan masa dulu kan, pada masa itu Perdana Menteri adalah Tun Mahathir, ya. Kenapa tidak Datuk Seri Anwar pada masa itu, kan? Dan jika Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri pada masa itu, adakah manifesto atau apa yang telah dijanjikan itu boleh dilaksanakan pada masa itu? Yes, the term was cut short, 22 months, kan? Untuk membaiki sesuatu kadang-kadang setahun dua pun tak cukup, kan? Especially untuk kerajaan, kan? Sebab rakyat 30 lebih juta orang nak jaga. So kalau soalan saya selalu bila orang tanya, dulu benda ni tak selesai, benda tu tak selesai, kan? Apa beza sekarang kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri? Jawapan saya dulu kepada mereka adalah Datuk Seri Anwar bukan Perdana Menteri pada masa itu. Ya, Tun Mahathir mengambil alih sebagai Perdana Menteri. So, jika Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri dalam masa depan yang terdekat, dan kami harap, bolehkah apa yang dijanjikan pada masa itu dilaksanakan semula balik? The promises made that was not committed by the previous Prime Minister pada masa itu, can it be executed again? Boleh diterima? Boleh rakyat menunggu for another 5 or 3 more years untuk mendapatkan result-result seperti itu? Baik, ada dua perkara yang saya faham daripada soalan sudah Hans tadi. Pertama, dalam tempoh kita menjadi kerajaan selama 22 bulan, Datuk Seri Anwar bukan menjadi sebahagian pada anggota pentadbiran. Orang pun tanya kenapa dia tak ikut serta dalam kabinet pada waktu itu. Perjanjian kita adalah Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri, dan dia akan menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar apabila sampai tempoh masa. Itu perjanjian bertulis kita. Dan Datuk Seri Anwar memilih untuk kekal dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, tapi tidak menganggotai anggota pentadbiran, tak menjadi menteri ketika zaman Tun. Baik, orang tanya, apa bezanya kalau Datuk Seri Anwar yang menduduki posisi Tun, kalau itu boleh kita lakukan, terutama pada pilihan raya? Memahami dan mengenali beliau sejak puluhan tahun, saya boleh berkongsi, baik ketika usia mudanya ataupun zaman dia mula-mula menyertai kerajaan, kemudian di luar kerajaan. Apa niche yang ada pada Datuk Seri Anwar? Kalau masa zaman pelajar dan zaman mahasiswa, pada masa itu lagi dia sudah cukup dekat dengan isu pembelaan rakyat. Orang selalu ingat demonstrasi baling kerana harga getah yang begitu rendah. Dia boleh saja pilih untuk senang-senang belajar di Universiti Melaya, masuk kuliah pagi sampai petang, malam minum dengan kawan. Apa perlu dia mengerah seluruh gerakan mahasiswa untuk datang ke baling pada masa itu bersama dengan penoreh getah dan golongan miskin? Itu kita tak jumpa gerakan mahasiswa sekarang membuat pembelaan begitu satu. Yang kedua, dia sangat dekat dengan isu-isu bahasa. Kalau di Universiti Melaya itu, pembelaannya, perjuangannya adalah soal bahasa. Kita ada dalam Perlembagaan Persekutuan menyebut bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Bahasa ibunda lain boleh dipelajari dan dituturkan. Tapi bila dia tengok waktu itu, papan tanda bahasa Melayu ni tak ada, yang Inggeris dilebihkan, dia kumpul gerakan mahasiswa fokus pada isu bahasa. Dan bila dia tamat belajar, dia wujudkan pula sebuah sekolah swasta namanya Yayasan Anda untuk memberi peluang kedua kepada anak-anak orang Melayu, orang Cina, orang India yang susah. Kalau dah gagal SPM, peluang kedua ni tak boleh masuk sekolah kajian, daftar di sekolah dia. Dan dia mengajar di situ bersama kawan-kawan yang lain. Dia ada dia punya legacy dia dalam skala itu. Baik, sekali dia diberi peluang menyertai kerajaan, dia menterjemahkan pula idealisme dia. Orang tahu ketika dia menjadi Menteri Pertanian, Menteri Belia, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kewangan, orang boleh tengok soal pembelaan penjajah kecil, isu perumahan rakyat, perumahan anggota polis. Itu antara legacy yang ditekankan. Dia sangat pantang kalau institusi kewangan cuma
bicaranya soal keuntungan semata-mata. Tetapi soal tanggungjawab sosial itu diabaikan, disinonim. Pada masa yang sama, di pentas antarabangsa, imej dia itu adalah menggabungkan dialog tamadun. Ya, dia sangat-sangat, kalau di hubungan serantau pula, dia percaya kepada prinsip prosper thy neighbor. Kamu bantu memakmurkan juga negara dan juga negara jiran supaya perkongsian itu dinikmati bersama. Jadi kalau kita tengok sepanjang dia sebagai aktivis politik, dia ada track record nak dikaitkan isu perjuangan apa. Kalau dia hari ini diberi mandat untuk menjadi Perdana Menteri, kalau saya boleh bisikkan kepada dia, saya fikir yang pertama isu rakyat ni adalah isu jaminan kestabilan politik dan keselamatan. Rakyat nak keluar rumah, dia tak perlu rasa takut. Yang kedua, ialah isu peluang pekerjaan. Setelah kita sediakan peluang pendidikan yang baik dan mampu untuk rakyat bayar untuk mendapat pendidikan yang baik, ibu bapa setelah anak mereka tamat belajar, termasuk di universiti, mereka harapkan kerajaan boleh wujudkan satu suasana yang kondusif untuk peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Zaman kerajaan menjadi majikan terbesar dah tamat. Zaman ini harus didorong golongan pihak swasta untuk ikut mewujudkan peluang pekerjaan. Keselamatan, kestabilan politik, pendidikan, kemudian perumahan rakyat yang selesa, perkhidmatan kesihatan. Jangan yang kaya saja yang boleh mendapat kualiti perkhidmatan kesihatan yang baik. Yang miskin, pergi klinik kesihatan desa lah, ala kadar lah. Kalau ada doktor, nasib. Kalau tak ada, selamatlah kamu. Jadi, penjajah kecil, penoreh getah, penanam padi, ini yang mereka harapkan adalah satu peluang untuk tinggal dalam sebuah negara yang namanya Malaysia, di mana rakyat berbilang kaum dapat ikut hidup secara harmoni, kemudian mereka boleh rasa lega dengan isu pendidikan, perumahan, kestabilan politik, keselamatan, peluang pekerjaan dan semuanya ini. Saya fikir permintaan rakyat itu tak banyak mana pun. Ia cuma perlu ada political will oleh seorang yang rakyat letak sebagai kepercayaan Perdana Menteri. Itu sebenarnya saya tengok bahawa Datuk Seri Anwar boleh menyediakan peluang itu. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang Datuk Seri sampaikan tadi dari segi legasinya, bagaimana Datuk Seri Anwar adalah walk the talk. Apa yang dikatakan itu yang dilaksanakan. Jadi kalau kita nak nak teruskan kepada penerusan legasi Datuk Seri Anwar ni, jadi saya berminat juga untuk bertanya kepada Datuk Seri. Sebab Datuk Seri pun pada 4 April 2021 ada mengatakan bahawa hampir 90% senarai calon telah dihantar ke ibu pejabat, dan ini mungkin sekadar pandangan ataupun mungkin apa yang mungkin Datuk Seri boleh sampaikan, apakah formula pimpinan kali ini dalam memilih calon-calon untuk menghadapi PRU 15 supaya pemilihan calon kali ini bukanlah diistilahkan sebagai menternak katak menanti hujan kan, yang mana apabila hujannya lompat kan. Jadi apa pandangan Datuk Seri berkaitan dengan soalan ni? Terima kasih Syarul. Soalan pun padas betul. Terus terang. Dia ala-ala hot talk begitu. Sebenarnya kalau cakap ni sebab ini mungkin soalan-soalan ditanya oleh rakyat kita. Kan? Bila kita turun ke padang, kita akan dapat soalan macam ni. Kita tak boleh jawab. Betul. Kan? Kita bukan je orang yang pandai menjawab isu-isu ni pada kapasiti kita. Dan mesti dalam keadaan yang boleh. So, kita terpaksa tanya questions. Terima kasih Jarod. Saya percaya soalan itu ditanya dengan niat yang baik untuk melihat supaya keadilan harus belajar daripada kesilapan lampau. Kalau ditanya pada saya apa kriteria? Kriteria nombor 1, loyalty to the party. Okay? Loyalty to the party maknanya loyal pada idealisme perjuangan. Okay? Syarat yang kedua, loyalty to the party. Dua dah. Syarat yang tiga, loyalty to the party. Yang keempat barulah seorang yang kita anggap boleh diterima, ada talent, ada kelainan dia, ada satu kelebihan. Itu syarat-syarat lain lah. Networking lah, sokongan akar umbi lah, disiplin organisasi lah,
dari segi tahap kelulusannya lah, itu semua nilai tambah yang tersendiri ya. Tapi 1, 2, 3 tu tak boleh ubah lagi. Tak boleh ubah. Cukuplah 2008 sekian banyak. 2013 gitu. 2018 berlaku pula. Berlaku lagi. 2013 yang kita lalui itu, kita tak boleh lagi biarkan berulang. Sebab itu bila saya sebutkan bahawa kita dah hampir sempurna lah, hampir selesai lah menerima cadangan. Kita tak kata kita tutup, kita tak sebut. Kita menerima, kita compile, kita kumpulkan semua sekali daripada negeri, daripada cabang ataupun daripada mana-mana yang tidak melalui negeri dan cabang. Unit keadilan ni. Betul. Ya, boleh saja. Boleh saja. Sampai. Yang ini memang Datuk Seri Anwar tekankan perkara ini. Saya masih ingat masa 2018. Dia kat penjara. Physically dia dalam penjara. Solitary confinement. Dikurung seorang diri. Macam mana kita nak buat penyusunan? Nak dapatkan dia punya endorsement, dia punya pengesahan. Macam mana kita nak? Sedang dia masih lagi ketua kita. De facto leader. Okay. Saya dengan Dr. Wan Aziza masa itu dengan biro politiknya. Jadi kalau ada peluang untuk berjumpa dengan beliau, dengan Datuk Seri Anwar, dia akan tanya, okey Saif, hari ini kita tengok macam mana utara dulu. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Saya akan sebut Datuk Seri, ini sejumlah nama yang memang incumbent dah. Kita nak ada yang dicadangkan semula. Yang ini kita pertimbangkan nama baru. Yang ini barangkali Datuk Seri ada cadangan lagi. Dia akan tengok. Dia, apa persoalan pertimbangan kita? Wanita muda mesti ada. Okey, anak muda mesti ada. Pimpinan akar umbi kena ada. Aktivis yang lama dengan parti kena ada. Dia gabungan semua sekali. Ya. Jadi pada ketika itu proses itu mengambil masa. Lama mengambil masanya. Ya. Dan apabila kita memaklumkan sipulan-sipulan bahawa parti akan menamakan kamu. Ini menyampai berita gembira. Itu jarang saya dapat peluang. Jarang. Saya biasanya menyampai berita sedih. Parti telah membuat keputusan untuk saudara tidak lagi jadi calon. Itu saya. Oh, itu Datuk Seri. Itu saya jadi tak popular. Kan? Kalau masa pilihan parti, orang takkan sokong saya lah kan. Menyampai berita duka. Tapi ada orang yang dia tahu senarai itu, dia akan start calling. Okey. Sebenarnya, I yang push nama you. Kalau ikut pimpinan parti, nama you dah tolak dah. I yang fight for you. Okay. Jadi orang yang diangkat jadi calon tu, kemudian dapat watikah dia try semua. Lepas tu dia bagi tangan setia dia kepada orang yang menyampaikan berita. Orang inilah yang angkat aku. Okay. Bukan parti. Ini cara dia. Lama-lama semua satu grup tu keluar. Okay. Itulah yang keluar. Itu yang berlaku. Itu cara dia. Itu cara dia buat. Membina kekuatan diri itu dengan cara itu. Macam-macam cara untuk buatkan nama sendiri. Dia menyampaikan saya Syarul, alhamdulillah Syarul, I fight untuk you sampai habis. Kalau tak dapat. Kalau ikut datang kuasa tu habis, nama you drop awal lagi kan. Syarul kau ini saya kudil lah awal kan. Itu cara dia. Jadi saya ingat sekarang kita tak boleh benarkan lagi. Tak benarkan lagi macam tu. Tapi secara nada lebih serius Syarul, ketaatan kepada parti itu adalah rukun dalam kita nak meletakkan calon kita pada kali ini.